ya. Pergi ke hutan menjerat burung, jom tani ketemu burung. Kita berjumpa dengan rakan kita Muhammad Iqbal Syukri. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dini dan Nadira. Dan bahagia ni sebenarnya bersiaran bersama dengan Dini dan Nadira pada pagi ini. Alhamdulillah. Kalau bahagia mesti dibalas dengan pantun Iqbal. Alah, pressure lah Iqbal. Iqbal belum ada menyediakan pantun. Tidak mengapa Iqbal. Gini-gini agak jarang jua. Kalau Nat sendiri memang sangat jarang ataupun mungkin ini hanyalah kali kedua pernah berinteraksi secara langsung ni sebenarnya Dini bersama dengan Iqbal. Cantik sekali baju yang dipakai pada hari ini. Iqbal nampak tampan sekali. Iqbal, kami sebenarnya bercerita ni tentang Hari Guru ni Iqbal dan pengalaman yang lucu ataupun manis yang pernah Iqbal kongsikan di bangku sekolah. Mungkin Iqbal ada? Ya, apabila berbicara tentang guru ya, sebenarnya banyak sebenarnya kenangan-kenangan manis bersama dengan guru-guru apabila berada di bangku sekolah. Dan kalau boleh dikongsikanlah salah satu memori ataupun episod yang paling terpahat yang memberikan impak dalam kehidupan Iqbal adalah apabila berada di tingkatan 6. Pada ketika itu menuntut di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasan Al-Balqiyah lah. Dan pada ketika itu kalau dijadikan cerita merupakan salah satu fasa yang mencabar buat Iqbal kerana dihadapi dengan kata orang cabaran kesihatan mental yang mengganggu akademik Iqbal pada ketika itu. Namun alhamdulillah lah mujur pada ketika itu Iqbal dikurniakan seorang guru kelas iaitu seorang ustazah yang sangat memahami, bukan sahaja memahami Iqbal tetapi memahami rakan-rakan kelas yang lain. Beliaulah bukan sahaja sebagai seorang pendidik tetapi beliau ni kata orang umpamanya seorang bonda lah apabila kami berada di sekolah. Beliaulah sumber inspirasi dan juga kekuatan buat kami. Dan di sini menunjukkan kepada kita ni lah sebenarnya guru itu bukan sahaja menyalurkan ilmu dan pengetahuan di sekolah tetapi mereka inilah sumber kekuatan buat anak-anak murid apabila berada di sekolah dan umpamanya adalah ibu bapa lah apabila berada di sekolah. Dan itulah salah satu kata orang episod yang boleh dikongsikan kepada pendengar dan juga penonton sampai pagi lah apabila Iqbal berbicara tentang guru-guru. Memang tepat sekali lah guru-guru umpama orang ibu bapa yang kedua lah untuk kita ni ya. Betul. Terima kasih Iqbal sudah pun mengongsikannya ya. Mungkin menjadikan kita semua sedar dan teringat memang betul lah waktu bangku sekolah dulu guru banyak menolong sebagai ibu bapa kedua ketika berada di bangku sekolah ya. Terima kasih Iqbal sudah pun mengongsikan. Mungkin dapat teruskan dengan bahan dan perkongsian dari daerah Temburong, silakan. Baiklah, terima kasih rakan penyampai Nadira dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia dan ceria buat Auda yang sedang menyaksikan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Dan sekarang Auda bersama saya Iqbal Syakib Suhaib menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Terlebih dahulu Auda dikongsikan mengenai dengan keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangar daerah Temburong pada pagi ini. Pada pagi ini hujan membasahi bumi permata hijau dan buat Auda pastikan untuk lebih berhati-hati apabila menggunakan jalan raya dan patuhilah undang-undang dan juga peraturan lalu lintas sendiri. Dan juga Auda saya kongsikan satu info semasa mengenai dengan kegiatan yang akan mengambil tempat di sekitar Pekan Bangar daerah Temburong khususnya. Dan dikongsikan mengenai dengan program dakwah melalui tadabbur Al-Quran dan Al-Hadith di Masjid-Masjid Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Maulidur Rasul 1446 Hijrah dengan tema memelihara akal berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Program ini akan diadakan pada hari ini, hari Sabtu 21 hari bulan September 2024 Masihi bermula seawal jam 8.30 pagi ini. Dan program ini akan diadakan serentak di 3 tempat di daerah Temburong. Tempat yang pertama adalah Masjid Kampung Batu Apoi, daerah Tempurung. Tempat yang kedua adalah Balai Ibadat Kampung Sibut, daerah Temburong. Dan tempat yang ketiga diadakan di Masjid RPN Kampung Ratai, daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, dengan satu info semasa itu tadi, apa kata kita teruskan saja dengan menyaksikan sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas kita, Siti Izawati. Kita saksikan bersama. Kerana kita ni perlu memahami apa yang akan diturunkan, apa yang akan disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ni. Dan memahami firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, itulah tujuan, antara tujuan diciptakannya akal. Mata diarahkan melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni melihat gunung, kita ni ingat Allah. Kita ni lihat sungai, laut,
pantai yang indah, kita ni ingat Allah. Subhanallah. Jadi fikiran kita ni sentiasa mengarah ke arah perkara positif. Bulan Rabiul Awal mencatatkan sejarah dan peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Kerana pada bulan ini lahirnya semulia-mulia insan, seagung-agung manusia yang memiliki darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saban tahun pada 12 Rabiul Awal, umat Islam seluruh dunia akan menyambut Maulidur Rasul, iaitu hari istimewa untuk mengingati detik kelahiran dan perjuangan junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengharungi liku-liku kehidupan, dalam menyebarkan dakwah Islam. Saat-saat inilah sekaligus mendidik diri umat Islam untuk sentiasa membasahkan bibir dengan bacaan selawat ke atas insan terulung, pesuruh ilahi. Yang mana acara kemuncaknya ialah majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi majlis perhimpunan khas wanita, ianya telah pun diadakan bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Berjalan sama Siano. Antara lain pengisian majlis pada hari tersebut ialah tazkirah khas yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Nur Hikmah binti Haji Idris, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Akal yang Allah kurniakan kepada kita ni tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mematuhi suruhan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, kata Allah. Tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan utama kita ni ya. Sebab itu Allah berikan kita ni akal supaya senang beribadah. Dan juga Allah berikan akal untuk menjaga akidah kita ni. Kita ni kenal Allah, kemudian kita ni jaga akidah. Allah satu-satu, Allah satu-satunya Tuhan kita ni. Salah satu cara menjaga akidah ialah menunaikan sembahyang. Ada dalam kitab menyebutkan salah satu cara untuk menjaga akidah ialah dengan bersembahyang. Majlis juga turut diserikan dengan persembahan nasyid dari kumpulan Sautul Mar'ah yang terdiri dari belia-belia surau kampung Piasau-Piasau. Diikuti persembahan dikir marhaban oleh ahli jawatan kuasa, guru-guru besar sekolah agama dan muslimah daerah Temburong. Persian acara pada pagi ini seperti lazimnya pada setiap tahun dan alhamdulillah penglibatan pada tahun ini adalah persembahan nasyid daripada belia wanis kampung Piasau-Piasau serta muslimah. Harapan pada tahun ini mengikut tema
melihara akal berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharap akan dapat menjadikan tema pada tahun ini sebagai gagasan dan landasan dalam menjalani kehidupan, menjadikan akal sebagai alat untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat dengan berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan hikmah. Semoga keindahan Maulidur Rasul ini juga dapat menambahkan lagi kecintaan dan penghayatan kita umat Islam kepada kesucian agama Islam, sekaligus mendidik diri untuk sentiasa berpegang kepada prinsip amar makruf nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika setiap jati diri individu Muslim sentiasa diwarnai dengan nilai-nilai murni, sudah setentunya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menyinari kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan juga bernegara.